Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam Adventures of Al-Quran, program yang dianjurkan oleh kami daripada kelas mengaji Pusat Pengajian Al-Quran Al-Badadi, Seksyen 14 Paling Jaya. Jadi saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini saya adalah Ustazah Hajar. Dan saya di sini akan menceritakan sedikit ringkasan berkenaan dengan dua surah yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu surah yang terdapat di dalam juz yang ke-28, surah 58 dan juga surah 59. Jadi kita lihat dahulu surah yang pertama, iaitu surah yang ke-58 yang diberi nama sebagai surah Al-Mujadalah. Apa makna Al-Mujadalah ini? Adalah maknanya wanita yang bersoal jawab. Ada kisahnya, nanti saya akan terangkan sebentar lagi. Jadi untuk pengenalan, surah yang ke-58 ini adalah salah satu daripada surah Madaniyah dan dia mengandungi 22 ayat sahaja. Jom kita lihat apa yang ada pada surah ini. Di awal surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melihat dan maha mendengar telah mendengar dan memperkenankan aduan seorang perempuan yang bernama Kahullah binti Sa'alabah. Wanita ini telah bersoal jawab dengan Nabi Muhammad SAW mengenai suaminya iaitu Aus bin Samit yang telah menziharkannya. Apa makna zihar di sini? Zihar di sini ialah iaitu sang suami telah berkata kepada sang isteri, kamu bagiku sudah seperti belakang ibuku. Jadi pada zaman itu, pada zaman jahiliah itu, ini adalah satu adat apabila sang suami menganggap isterinya sebagai ibunya, mereka tidak boleh bergaul. Jadi itu adalah adat yang ada pada zaman jahiliah. Persoalan timbul, lalu disoalkan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi baginda tidak menjawab pada ketika itu apabila ditanya. Ini kerana belum ada keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Acap kali wanita tersebut berulang-alik menanyakan tentang persoalan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Atas dasarkan ini, turunlah ayat yang berikutnya menerangkan tentang salahnya menziharkan isteri dan hukum denda dikenakan kepada mereka yang terlanjur melakukannya. Jadi, wanita yang bersoal jawab tadi adalah berkenaan dengan hukum zihar. Selain daripada itu juga, di dalam surah ini, ada terdapat amaran yang diberikan kepada orang-orang yang terdorong menentang perintah Allah dan Rasulnya. Bagi mereka yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya semasa mereka dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Diikuti pula pada ayat yang ke-8 sehingga ke-10 menerangkan perihal kaum Yahudi, yang merancang dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Kaum Yahudi yang banyak angkaranya ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerima azab sesaan di dalam api neraka. Setelah itu diberikan panduan kepada orang-orang beriman supaya apabila mereka bertindak melakukan sesuatu perkara, hendaklah menurut dasar dan peraturan serta tata tertib Islam. Jadi Islam, agama yang ada dasar, ada peraturan, ada panduan yang perlu kita ikuti. Kemudian pada surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sifat-sifat orang munafik dan akibat buruk yang menimpa mereka kerana perbuatan mereka berpihak kepada musuh-musuh Islam dan mengkhianati umat Islam. Itu dia berkenaan dengan surah yang ke-58, surah Al-Mujadalah. Saya bagi tahu tadi, saya nak terangkan ringkasan berkenaan dengan dua surah. Jadi kita lihat surah yang ke-59 juga merupakan salah satu daripada surah Madaniyah
yang diberi nama sebagai surah Al-Hajj. Ia bermakna pengusiran. Jadi surah ini mempunyai 24 ayat. Dan kita lihat ya. Di awal surah ini menceritakan tentang pengusiran di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengusir keluar orang-orang kafir, yakni golongan Yahudi dari kampung halaman mereka, yakni Madinah. Surah ini diturunkan di Madinah, berlaku pengusiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar orang kafir ini keluar daripada Madinah. Ini kerana disebabkan perbuatan khianat mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada masa itu. Mereka pada julung-julung kalinya telah berhimpun hendak memerangi Rasulullah SAW. Jadi pada ayat yang keempat, saya bacakan maknanya. Mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha berat azab siksaannya. Jadi diberikan amaran kat sini. Sesiapa yang berlaku khianat, menentang perintah Allah, menerima azab siksaan yang berat. Diikuti pula pada ayat yang ke-6 hingga 8 disebutkan tentang harta rampasan fa'i, iaitu harta rampasan perang yang diperolehi daripada musuh tanpa berlakunya pertempuran. Perincian pembahagian harta rampasan tersebut, iaitu harta fa'i ini ada disebut pada ayat yang ke-7. Dan pada surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan perihal orang-orang Islam dari kaum Muhajirin dan Ansar yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat mereka yang mulia lagi terpuji. Serentak dengan itu, pada ayat yang ke-10 disebut perihal umat Islam yang datang sesudah itu. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau maha melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu." Jadi ayat yang ke-10 itu menceritakan tentang orang-orang Islam dari kaum Muhajirin dan juga Ansar. Kemudian apa lagi yang ada pada surah ini? Surah ini diteruskan dengan perumpamaan orang munafik dan orang Yahudi pada ayat ke-11 hingga ke-17 yang terkait dengan pengusiran mereka. Pada permulaan tadi saya ada bagi tahu bahawa surah ini berkenaan dengan pengusiran. Jadi pada ayat ke-11 hingga 17 terkait kepada peristiwa pengusiran orang-orang kafir daripada kota Madinah. Okey, kemudian apa lagi yang ada? Allah Subhanahu Wa Taala memberi misal perbandingan mengenai Al-Quran yang mengandungi berbagai pengajaran dan menjadi hidayah lagikan petunjuk kepada mereka yang beriman. Okey. Jadi diterangkan pada ayat ke-21. Ayat 21 menyatakan, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Ini digambarkan kalau Al-Quran itu diturunkan pada gunung, gunung sendiri pun tidak mampu memikul beban Al-Quran tersebut. Jadi pada ayat yang ke-22 sehingga ayat yang terakhir, ayat ini ada menerangkan, ayat-ayat yang terakhir ini menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang diriwayatkan dan digalakkan diamalkan pada pagi dan petang kerana terdapat kelebihan yang tersembunyi. Ada satu amalan yang boleh kita amalkan kerana terdapat kelebihan yang tersembunyi, iaitu terdapat satu riwayat yang diriwayatkan daripada Muqatil bin Yasar bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa sahaja yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, malaikat itu memohon keampunan baginya hingga, maafkan saya tersilap. Terdapat satu riwayat yang diriwayatkan daripada Muqatil bin Yasar
menyatakan bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, sesiapa yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca 3 ayat terakhir. Ini amalan yang boleh kita amalkan, membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hashr pada pagi hari sebanyak 3 kali, Allah akan mengutuskan 70,000 malaikat kepadanya. Okay, apa yang malaikat itu buat? Malaikat akan memohon keampunan baginya hingga petang hari. Jadi kita baca pagi, malaikat akan memohon keampunan bagi diri kita sehingga ke petang. Manakala jika dia meninggal pada hari itu, dia wafat sebagai syahid. Okay, ini telah diriwayatkan. Maka sesiapa sahaja yang membacanya pada petang hari pula akan beroleh balasan yang sama. Maknanya bila kita baca petang, okey, daripada petang sehingga ke pagi hari, okey, malaikat akan memohon keampunan bagi pihak kita. Okey, jadi itulah dia kelebihan surah Al-Hashr ni. Jadi eloklah kita amalkan 3 ayat yang terakhir ya. Jadi sampai situ sahaja. Ini ringkasan berkenaan 2 surah daripada Al-Quran, surah ke-59 dan 58 telah saya ringkaskan tadi. Kita jumpa lagi dalam ringkasan surah-surah yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton.